Yang Berhormat Bukit Mentajam membangkitkan tentang guru kaunseling, ya. Dan ini juga dibangkitkan oleh Yang Berhormat Jempol, ya. Data guru kaunseling sekolah menengah 5,281 orang, sekolah rendah 4,122. Dari masa ke semasa, guru bimbingan kaunseling diberi latihan melalui seminar peningkatan profesionalisme, latihan keguruan dan juga buku panduan modul perkhidmatan bimbingan dan kaunseling melalui Majlis Guru Kaunseling Kebangsaan, di mana setiap negeri daerah bergabung, sistem mentoring dan coaching oleh Majlis Guru Kaunseling Kebangsaan dan Guru Cemerlang. Bermaksud mereka diberi latihan dari masa ke semasa. Yang Berhormat Bukit Mentajam membangkitkan, ya, tentang SJKC baru, Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan baru. Seperti mana yang kita sedia maklum, pihak pucuk pimpinan MCA telah berjumpa dengan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pelajaran pada 31 Oktober dan juga membawa tentang perkara ini, dan pada 9 hari bulan November pucuk pimpinan BN Pulau Pinang juga berjumpa dengan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, dan satu persetujuan dasar telah diberikan untuk pembinaan SMJK yang baru di Perai Selatan. Dan ingin saya mengatakan di sini, selama ini apa yang kita dapat baca ialah permintaan mereka dari seberang Perai, khususnya mereka dari bahagian selatan, daerah selatan ini memerlukan SMJK. Dan semasa perbincangan ingin saya mengatakan bahawa kita serahkan kepada LPS untuk menentukan. Walaupun saya sendiri telah membaca artikel pandangan daripada pembaca, daripada sekolah, ada yang mengatakan tempat dulu yang asas dunia itu sesuai, ada yang kata tak sesuai. Kita terpulanglah kepada masyarakat setempat dan juga lembaga untuk menentukan. Kalau ada orang yang boleh memberi pilihan yang lebih baik, kenapa tidak? Kalau itu saja pilihan yang ada, saya rasa LPS akan membuat keputusan terbaik dan balik kepada kementerian. Jadi keputusan dasar telah dibuat oleh Yang Amat Berhormat Menteri Pelajaran. Saya rasa ianya tidak menjadi satu isu lagi. Ini permohonan kata dana. Ingin saya maklumkan kepada Yang Berhormat, yang apa yang diumumkan di Surat Khabar terlalu besar. Jadi saya sendiri kata 30 juta, kita dah boleh bina banyak sekolah, 10 buah sekolah, ya. Mungkin kita kena lihat, oleh kerana tanah pun tak tahu, kita tak tahu dari segi infra berapa yang diperlukan. Yang itu perlu dibincangkan dengan pucuk pimpinan, dan saya rasa kita akan lihatlah dan meninjau keadaan apa yang nak dibuat di sekolah tersebut, di tempat tersebut, ya. Jadi mengenai apa yang dibawa oleh Yang Berhormat SJKC Yang Cheng, ya, untuk makluman, profil permohonan baru sampai dan diterima oleh JPN Pulau Pinang pada 10 November yang lalu. Saya baru terima beberapa 3 hari yang lalu. Jadi saya rasa dalam soal ni kita baru terima surat permohonan. Jadi kita akan meneliti, dan saya ucapkan terima kasihlah sekiranya tanah pajakan itu telah diberikan dan tak ada urusan, tak ada sebarang sekatan. Jadi kita akan meneliti permohonan mengikut prosedur yang telah kita wujudkan ini. Okey. Jadi dalam jawapan Timbalan Menteri, Yang Berhormat Timbalan Menteri, bahawa jadi dia tertakluk kepada PLC sekolah itu untuk menentukan tanah di mana. Yang satu. Yang kedua ialah saya rasa ramai yang ingin tahu sama ada surat kebenaran itu telah dikeluarkan. Kerana selama ini yang dikatakan hanya secara mulut saja. Sama ada bilakah ini surat ini akan dikeluarkan? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Ini pengalaman di Johor, ya. Kalau Yang Berhormat Seri Gading, Yang Berhormat Tenggara atau Presiden MCA sebelum jadi Exco, selalunya pemaju akan jumpa kerajaan negeri kata buat sekolah di kawasan pemaju, ya. Tapi kita berhati-hati memilih lokasi. Okey? Kalau kita nak bagi satu permit untuk membina sekolah, biarlah kita mengenal pasti semua faktor. Okey? Jangan kita dah buat keputusan di sini, kemudian tiba-tiba rasa itu tak sesuai, kita pindah tempat lain. Jadi dalam soal ini, saya rasa bukan ditentukan oleh pemaju. Jadi saya tak tahu dia punya detail, apa yang akan dilakukan, dan saya biarkan supaya masyarakat setempat bincang dengan pihak LPS dan datang balik kepada kementerian, dan saya sendiri akan melihat perkara ini dan bincang dengan Yang Amat Berhormat Menteri Pelajaran. Yang Amat Berhormat dah bagi kata putus. Cuma dari segi surat saja dan tentukan lokasi di mana. Ya, jadi itu juga nasihat kepada kerajaan
negeri tak perlu tergesa-gesa tengok tanah ini. Kalau dari segi kos infrastruktur yang banyak perlu dibina pihak sekolah, itu mungkin kita kena fikir 2 kali baru kita tentukan. Saya tak tahu keadaan itu macam mana, dan kerana saya dah dapat pandangan, dia kata cari tempat yang mudah aksesnya dan ianya merupakan tempat yang strategik. Saya serahkan pada pucuk pimpinan sekolah dan melihat kesesuaiannya, ya. Jadi itu saya rasa tak ada argument. Biarlah kita menghormati pandangan LPS dengan masyarakat setempat, ya. Bakri bangun. Jadi yang jelasnya ialah surat kebenaran formal belum keluarkan dan dia menunggu tempat ataupun tanah itu terlebih dahulu. Bincang dengan kementerian dulu, kerana kita tidak mahu bila sampai ke satu tempat tak ada bekalan, ini semua tak ada, kita dah siapkan sekolah, nanti ada masalah pula. Bolehkah saya jemput supaya timbalan menteri boleh turun ke Padang? Kita boleh tunjukkan tempat tanah itu dan boleh supaya dia boleh cepat ditentukan. Tak apa ya Muhammad. Saya rasa kita tidak mahu lenggang-lenggangkan lagi. Tak apa. Saya dah baca dalam surat khabar, pemaju kata suruh kita buat cepat. Tapi kita tak ikut speed pemaju. Kita tengok kewajarannya, dan saya rasa yang penting ialah masyarakat setempat. Kita dahulukan rakyat, pandangan rakyat dan juga LPS. Jadi biar mereka bincang, kalau tempoh terdekat dia memberi satu kata putus, saya sedia pergi ke sana. Kerana setiap malam kita bersyarat sampai 10.30. Tak ada masa nak pergilah waktu ni, ya. Okey. Beritahu Yang Berhormatan Menteri bahawa tanah itu memang telah diterima oleh pihak sekolah Jising. Mereka telah lihat tanah itu dan mereka telah terima. Ini bukan ditentukan oleh pemaju, tapi di antara kerajaan negeri dan juga pihak sekolah sudah lihat bahawa tempat itu adalah sesuai. Tak apa. Tapi kita pun tak apa. Kalau pihak yang berhormat, ada pihak di Perai Selatan, mereka juga berhajat. Ini hajat mereka nak cari satu bidang tanah. Kalau boleh nak dibina SMJ, kita apalah. Biar mereka bincang. Lebih dermawan, nak hadiahkan, nak bagi tanah, tak ada masalah. Dan pilih yang terbaik, ya Muhammad. Nasihat daripada kita. Saya pun tak ada masalah sekiranya ada tanah saya tak yang kata lebih yang Muhammad baik. ada masalah. Tetapi saya tak ada kata yang Muhammad ada masalah. Tetapi yang khawatirnya ialah ini akan menjadi satu alasan untuk melewat-lewatkan keluarnya surat kebenaran untuk membinakan sekolah ini. Ya Muhammad, ini adalah khawatirnya. Tak ada. Ya Muhammad, kita mempunyai niat yang baik. Okey. Apa juga permintaan, kalau kita gunakan permintaan itu secara khusus daripada Perai Selatan, kalau kita dengar lokasi itu kena cari yang strategik, kita dengarlah pandangan rakyat itu. Kalau kita dah tak ada pilihan, terpaksalah cari tanah itu. Kalau ada 2-3 tanah yang lebih sesuai, tak apalah, biarlah pucuk pimpinan sebagai wakil rakyat yang tengok mana yang sesuai. Okey, tak ada masalah. Tapi hari itu minggu lepas bukankah Timbalan Menteri baru sampai ke Nibong Tebal, baru pergi ke sana, mengapa tak pergi tengok? Minggu yang akan datang ini, kalau senang ataupun bila-bila masa, kita jemput supaya Yang Berhormatan Menteri boleh pergi ke sana tengok tanah itu. Yang Berhormat, saya nak maklumkan kepada Yang Berhormat, pada hari itu saya sampai di lapangan terbang Pulau Pinang pukul 3. Pukul 4 saya akan sampai perasmian sekolah Sengkiau. Kemudian terus saya turun ke Nibong Tebal. Lepas tu saya balik ke Georgetown. Dan pada hari keesokannya pukul 7 saya dah pergi balik pulau. Dan pukul 11 saya sampai di Alostar. Saya memang tak ada masa. Kalau tengah malam nak tengok pun tak nampak apa, ya. Bukan saya kata sengaja. Saya beritahu Yang Berhormat, itu jadual. Saya terpaksa, saya kena menjalankan tugas apa yang telah diatur sebelum itu. Tak apa. Yang Berhormat, ada masa. Kita jemputan itu terbuka bila-bila, ya, bila-bila masa. Yang Berhormat, Timbalan Menteri. Yang Berhormat, nanti Baki bila sampai giliran Yang Berhormat, tanya satu pelajar satu sekolah. Tak apa Yang Berhormat, nanti sampai giliran Yang Berhormat, Yang Berhormat tanya sampai puas. Okey? Okey, boleh. Terima kasih. Ini permintaan sekolah di kawasan Almah untuk SJKC. Saya nak maklumkan Yang Berhormat pun sedia maklum. Kenapa kita pindah satu sekolah SJKC Bintech Pusat ke Bukit Mentajam?
kita melihat Bukit Mentajam sudah pesat membangun. Kerajaan pusat bagi 35 juta terus kepada LPS dan sedang dibina. Yang Muhammad cakap kenapa yang Padang tu tak digunakan, itu kononnya dimiliki MCA. Saya nak maklumkan kepada Yang Muhammad, pemimpin BAP pun ada yang kaya raya seperti Bukit Bintang. Kalau dia ada tanah di Bukit Bintang, saya nak ambil terus kata nak bina sekolah, saya rasa tidak ada bagi dia juga. Sama juga kalau di Seremban, mantan pengurusi DAP kaya, banyak tempat. Takkan saya kata nak bina sekolah, ambil tanah dia. Tak boleh. Jadi saya rasa, saya nak maklumkan kepada Yang Berhormat, SJKC Bintec tu dibina disebabkan MCA cari tanah dan belikan tanah. Kalau tak ada MCA memang tak ada. Selepas tu kita usahakan 35 juta. Jadi inilah peluang Yang Berhormat selaku ahli parlimen sekarang berpangkat besar sebagai pengurusi jawatankuasa pembangunan SJKC, beri sedikit sumbangan kalau bolehlah Yang Berhormat boleh usahakan. Lagipun Ketua Menteri adalah mempunyai kuasa mutlak terhadap pengambilan balik tanah. Tak apa Yang Berhormat boleh buat, saya tak nak tahu. Sebab itu memang bidang kuasa kerajaan negeri. Ya? Yang Berhormat, saya rasa katakan itu MCA yang beli tanah itu tidak betul. Jangan ambil kredit. Itu pada waktu itu Adun MCA bersama-sama dengan Exco gerakan menjadi ketua, hanya mengketuai jawatan kuasa saja. Semua dana itu saya perbetulkan. Kutip Pengurusi RM10, RM20, RM1,000 semua daripada masyarakat, bukan MCA yang keluarkan. Pengurusi. Jadi saya membetulkan. Datuk Pengurusi. Ini Bukit Mentajam pandai dia putar belit. Saya nak cakap apa? Kalau dahulunya sebelum perpindahan tak ada orang yang ada pengurusi. Jadi 2 orang wakil rakyat ni masa itu mengambil inisiatif untuk wujudkan jawatankuasa pembinaan dan sewang tu sekarang dah masuk PKR. Jadi saya kata yang daripada mula membantu, saya tak kata MCA terus bagi duit. Kita yang membuat inisiatif ni. Ya Yang Berhormat. Tapi tak apalah Yang Berhormat. Yang Berhormat ada peluang untuk bantu sekolah ini. Tuan Pengurusi, tak betul lagi. Yang pengurusi jawatan kuasa pertama itu bukan Adun MCA ataupun gerakan. Tetapi kerana untuk pilihan raya, Adun MCA nak menunjukkan bahawa dia menolong. Dialah yang mengubahkan, mengatakan orang yang lain tak sesuai, dia ambil alih jawatan kuasa itu. Selepas itu beliau tak jadi Adun lagi, beliau tak mau teruskan. Inilah cara Adun MCA. Tetapi nak gunakan isu membina sekolah ini untuk membanjing undi saja. Bukan. Yang Berhormat. Ya. Yang Berhormat membuat tuduhan liar. Bukan. Ya? Pergi cari. Pergi tengok. You go and see the history of the jawatan kuasa. Yang Berhormat. Yang Berhormat. Saya punya floor sekarang ya. Saya cuma nak beritahu Yang Berhormat. You punya floor pun cannot memutar boleh seperti inilah. Tak. Yang Berhormat, saya nak cakap terus secara serius. Menteri bagi jawab pengurusi jawatan kuasa itu memang adalah pemimpin MCA. Dialah yang menerajui kepimpinan untuk mencari tanah dan siapa yang membuat submission untuk plan bangunan. Siapa ambil kira? Saya tak kira lah, mungkin gerakan pun ada jasa, masyarakat pun ada jasa, yang pasti DAP tak ambil kira. Tak ambil tahu, okey? Okay, kalau tak ada DAP, Yang Berhormat, kalau tak ada DAP, sekolah itu tidak akan terdiri hari ini lah. Okay. Jangan anggap bahawa ada kuasa untuk meluluskan itu jasanya. Kita dari kerajaan kita pun boleh luluskan. Apa susahnya? Jadi jangan anggap ada kuasa lulus itu jasa, itu tanggungjawab. Dan pergi tengok, pergi cek balik siapa pengurusi jawatan kuasa pembina sekolah yang pertama. Bukan Adun MCA. Yang Berhormat, siapa yang pertama tak penting. Yang penting bila tak jalan, projek tak jalan, siapa yang ambil inisiatif untuk buat merealisasikan impian masyarakat setempat. Itu memang tak boleh dinafikan. Peranan parti Yang Berhormat tidak ada.
Okey? Itu saja. Mungkin saya silap cakap yang masyarakat setempat pula kita kena puji, betul? Saya boleh betulkan. Memang Tapi silap. peranan Yang Berhormat memang tak ada. Memang silap. Okey? Dan saya nak Okeylah, beritahu. terima kasih kerana sekarang kebetulan jadi kerajaan negeri bermurah hati tanda tangan luluskan plan. Okey? Okey? Terima kasih. Itulah Yang Chen, SRJKC Yang Chen, kita yang memberi tanah. Tak, saya tak cakap Yang Chen, saya cakap ini tau. Mungkin ya, kalau Dato' jadi Pengerusi, ini, saya teruskan. mengapa dia tak boleh? Saya nak beritahu lah di Dewan ini, biarlah kita jelas. Pada sebelum pilihan raya yang lepas, Abun dan Menteri, juga janganlah bagi jalan. pemimpin Dato' MCA, Dato' pemimpin Pengerusi, gerakan sila duduklah. telah Saya pergi rasa ke dia buang masa sana saya lah. untuk pecah Janganlah bagi tanah. jalan, Menteri. Untuk Okey. pecah Kopi tanah. ni. Tetapi selepas itu Dato' tak Pengerusi. boleh teruskan. Ya, Dan PPSMI since sekarang, telah saya sekolahnya jawab dibina untuk YB oleh Bukit Mentajam. jawatan kuasa yang lain. Yang Berhormat bukan minta MCA. masukkan. Yang Berhormat mengatakan bahawa hampir 30% sekolah tidak ada padang. Ingin saya mengatakan bahawa memang sekolah sukan Bukit Jalil pun tak ada padang sekolah sendiri. Kita berkongsi dengan kemudahan di kawasan-kawasan yang merupakan latihan untuk Kementerian Belia dan Sukan. Jadi itu bukan faktor yang mengekang kecemerlangan sukan. Ingin saya mengatakan bahawa yang 25% yang tidak ada padang itu, mereka boleh berkongsi dengan sekolah-sekolah berdekatan ataupun mereka menggunakan padang yang ada pada pihak berkuasa tempatan. Kita sudah ada kata sepakat dengan majlis ataupun pihak berkuasa tempatan, ya. Jadi saya rasa ini Bukit Menteri. Mentajam juga tanya tentang Menteri, soal padang ni. sejak bila sampai you saya benarkan you jawab. You mencela. Kajian untuk masukkan unsur gender dan kurikulum, mata pelajaran pendidikan moral, ya. Membentuk insan yang berakhlak mulia, bertanggungjawab dan boleh menyumbang ke arah keharmonian masyarakat, negara dan diajar kepada murid tanpa mengambil kira perbezaan gender. Pengajaran dan pembelajaran berkaitan nilai seperti hormat menghormati dan melindungi hak kanak-kanak dan wanita, kasih sayang, bekerjasama diajar secara merentas kurikulum tanpa mengambil kira gender. Ini kita masuk tetapi bukan secara eksplisit, ya. Buku teks apabila dia ada gambar, dia gambarnya bapa baca surat khabar. Okey, tak apa, ibu saya di akan dalam cadangkan kitchen. pada bahagian buku teks Ataupun, mak yang surat kerja, baca surat khabar jenis tak apa. kerja, cemu tanggungjawab ini. Saya mohon supaya dia tidak digenderkan. Okey, tidak. Okey. Okey. Boleh juga Kekurangan peruntukan untuk membahagikan gambar guru ibu kontrak. yang menjadi manager. Yang Berhormat mungkin silap, itu bukan guru kontrak, guru ganti. Mungkin pada awal tahun ada masalah dan selepas tu kita atasi dengan pembayaran lebih kurang 37 juta untuk guru ganti, ya, untuk mereka yang pergi bersalin, dan kita telah mengambil tindakan, ya, untuk memberi peruntukan diturunkan pada PPD. Dan Bukit Mentajam juga bincang bangkitkan tentang pendidikan khas, keperluan kemudahan secukupnya. Data Jun 2011 menunjukkan Kementerian Pelajaran telah melaksanakan program pendidikan khas, ya, di 2053 buah sekolah. Bilangan ini sentiasa bertambah sebanyak 10 hingga 15% setiap tahun. Kementerian bermatlamat menyediakan program pendidikan khas yang mencukupi bagi memudahkan ibu bapa menghantar anak mereka ke sekolah. Bukit Mentajam juga membangkitkan tentang SchoolNet bayaran 584 compulsory dan dikatakan terpaksa dibayar oleh SJKC. Perkara ini bukannya merupakan satu isu kerana pihak Kementerian Pelajaran Malaysia telah pun membayar semua sekolah, tak kira sekolah kerajaan atau sekolah bantuan kerajaan, sebanyak RM600 sebulan yang diselaraskan oleh JPN. Okey. Langkawi. Saya nak minta penjelasan mengenai pendidikan khas. Tadi kata ada 2,000, lebih kurang 2,000 sekolah yang ada pendidikan khas. Bolehkah Yang Berhormat memberikan pecahan mengikut jenis sekolah? Berapa sekolah SRJKC dan SRJKT mempunyai kemudahan seperti ini? Kerana di Pulau Pinang dikatakan sangat Apa yang kurang. saya faham soalan. Yang Berhormat kalau nak buat minta spesifik, masa perbahasan tu patut beritahu baru saya dapat sedia. Kalau tidak, saya hanya boleh bagi secara bertulis. Okey, boleh? Okey.